الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yakni berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk kewajipan memelihara amanah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesekali berlaku zalim terhadap para hamba-Nya. Setiap nikmat yang datang daripada Allah itu, maka akan datang juga yang dinamakan amanah dan tanggungjawab. Amanah yang dimaksudkan adalah seperti amanah terhadap keluarga, harta benda, nikmat anggota badan, orang-orang yang dipimpin dan sebagainya. Amanah inilah yang wajib dipelihara selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 72 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab yakni amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah di atas muka bumi ini, kita wajib mempunyai rasa tanggungjawab terhadap setiap perkara dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mereka yang menyempurnakan amanah adalah mereka yang menyempurnakan agamanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menepati janjinya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita melihat salah satu daripada kisah yang sangat masyhur di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an yang mempertahankan amanah yang telah diberikan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kepada beliau di dalam peperangan Mu'tah. Sejarah menyebutkan bahawa ketika salah seorang daripada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh oleh tentera Rom, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan hampir 3,000 orang tentera Islam untuk memerangi tentera Rom yang berjumlah hampir 10,000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amanah kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah untuk menjadi pimpinan tentera Islam. Sebagai ketua, beliau juga ditugaskan untuk memegang panji tentera Islam. Baginda berpesan, sekiranya Zaid gugur syahid, maka yang akan diamanahkan untuk menjadi ketua ialah Ja'far bin Abi Talib. Namun sekiranya Ja'far gugur syahid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya ia digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Sekiranya Abdullah juga gugur syahid, maka hendaklah mereka melantik sendiri salah seorang dari kalangan mereka itu sebagai ketua. Ketika di medan perang, Sayyidina Zaid bin Harithah telah diserang oleh tentera musuh dan akhirnya beliau gugur syahid. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib segera meluru ke arah Sayyidina Zaid untuk mengambil panji tentera Islam. Lalu dia mengangkat semula panji tersebut. Ketika panji perang tentera Islam ini berada di tangan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, beliau mempertahankan panji tersebut daripada tentera musuh sehingga dikepung, dan akhirnya tangan kanan beliau yang memegang panji tersebut ditetak sehingga putus. Belum sempat panji tersebut jatuh ke bumi, beliau mengambilnya pula dengan tangan kirinya. Lalu kemudian tangan kirinya yang memegang panji itu ditetak oleh tentera musuh sehingga putus. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib mengepit panji tersebut dengan kedua lengannya sehingga akhirnya bahunya pula ditetak dan terputus. Selepas itu beliau diserbu dengan tikaman yang banyak sehingga akhirnya gugur syahid. Lalu panji tentera Islam tersebut diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib gugur syahid dalam perang dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa terdapat hampir 90 kesan luka di badan Sayyidina Ja'far akibat daripada tikaman tentera musuh. Pengorbanan ikhlas Sayyidina Ja'far dalam perjuangan menegakkan amanah Allah ini dan telah dianugerahkan dengan ganjaran syurga. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua tangannya yang putus itu dengan sepasang sayap yang boleh dia gunakan untuk terbang ke mana sahaja di dalam syurga. Lalu beliau dikenali dalam kalangan sahabat sebagai Ja'far Dzul Janahain atau Ja'farut Tayyar, yang bermaksud Ja'far yang mempunyai dua sayap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang bermaksud, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi akan keadaan Ja'far yang sedang berterbangan bersama-sama dengan para malaikat di dalam syurga. Lihatlah bagaimana sifat seorang pemimpin yang sangat berpegang kepada amanah. Beliau begitu setia memegang panji tentera Islam tanpa sedikit pun memikirkan tentang keadaan dirinya sendiri. Ini kerana baginya yang lebih penting itu adalah kekuatan untuk mempertahankan agama Allah dan kalimah tauhid di atas muka bumi ini. Walaupun luka dan darah memenuhi tubuhnya, namun perkara itu sedikit pun tidak melemahkan semangatnya demi memegang amanah yang telah diberikan. Berkat daripada memelihara amanah itulah yang menyebabkan Islam tersebar sehingga ke pelosok dunia. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita mendidik diri kita untuk sentiasa berpegang kepada amanah
yang telah diberikan. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang berpegang kepada amanah dan tidak pernah mengkhianatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran dan yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada masih hidup ataupun ia telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami
yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khas min Abdul Haris Sani Syariati As-Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajan Tahan Johor dari Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofia binti Almarhum Sultan Irsyah Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Pembesar Khalidah bin Mustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhuril kafarah wa mubtani'is sayyati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij hummal muslimin waqdi ad-daini 'anil madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyya wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.